Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Istomaniza Isnain dan rakan saya Nur Azila Azizan memperkenalkan inovasi PDPC kami yang bertajuk Kaedah Role and Action meningkatkan minat keusahawanan dalam kalangan pelajar program pengurusan perniagaan Kolej Vocational. Pengenalan. Perancangan pembangunan modal instan dalam bidang vocational dan kemahiran dinyatakan dalam dokumen Rancangan Malaysia ke-10, Rancangan Malaysia ke-11 dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Penerapan elemen kemahiran keusahawanan di kolej vocational turut diberi perhatian dalam dokumen dasar tersebut. Oleh yang demikian, peranan kolej vocational yang berfungsi sebagai salah satu institusi latihan dan kemahiran bagi pelajar yang berusia 16 tahun dan ke atas turut melatih pelajar untuk bekerja sendiri atau menjadi seorang usahawan. Bagi memastikan hasrat tersebut tercapai, pensyarah-pensyarah kolej vocational haruslah memastikan amalan pengajaran dan pemudahcaraan mereka seiring dengan keperluan pembelajaran abad ke-21. Justru itu, menerusi amalan PDPC abad ke-21, pensyarah kolej vocational dapat meningkatkan kemahiran pedagogi dan mempelbagaikan metodologi penyampaian ilmu. Kaedah pengajaran seperti kaedah chalk and talk sudah tidak relevan lagi buat masa kini. Maka, pensyarah perlu memberanikan diri untuk berubah daripada pemikiran yang jumud dan perlu berinisiatif untuk mengaplikasikan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Idea inovasi PDPC ini tercetus apabila wujudnya masalah-masalah seperti berikut. Yang pertama, pelajar kurang berminat menceburi bidang keusahawanan dan kurang berfikir secara kritis serta kurang kemahiran komunikasi. Selain itu, pensyarah masih menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran konvensional dan kurang kreatif. Masalah yang ketiga ialah penilaian hasil pembelajaran tidak menyeluruh. Objektif pelaksanaan inovasi ini adalah yang pertama, menghasilkan PDPC yang dapat meningkatkan kefahaman dan minat keusahawanan dalam kalangan pelajar program pengurusan perniagaan kolej vocational. Selain itu, ianya bertujuan menghasilkan satu alat bantu mengajar yang dapat memudahkan proses penyampaian PDPC dalam kalangan pensyarah program pengurusan perniagaan kolej vocational. Selain itu, ia juga dapat menghasilkan satu kaedah penilaian bagi mengukur kefahaman pelajar dalam menguasai hasil pembelajaran kursus projek perniagaan DBF 4044. Pelaksanaan inovasi ini dilaksanakan menggunakan dua kaedah utama. Yang pertama, main peranan, role play, dan yang kedua adalah simulasi alam perniagaan. Apa itu main peranan? Main peranan adalah pelajar dalam kumpulan perlu memegang watak ataupun peranan yang telah diagihkan kepadanya. Peranan yang dilaksanakan adalah secara spontan ketika melaksanakan aktiviti perniagaan. Pelajar perlu bertindak dan membuat keputusan dalam kumpulan masing-masing. Apa itu simulasi? Simulasi adalah di mana pelajar dapat belajar melalui pengalaman dan pelajar perlu berfikir secara kreatif dan kritis. Semasa simulasi perniagaan dilaksanakan, pelajar perlu memainkan peranan dan menyumbang idea untuk kumpulan masing-masing. Pelajar juga perlu berinteraksi dan berkomunikasi semasa sesi simulasi perniagaan dijalankan. Proses pelaksanaan inovasi. Proses ini melibatkan 3 fasa iaitu fasa sebelum, fasa semasa dan fasa selepas. Fasa sebelum, pengagihan kumpulan pelajar dilakukan oleh pensyarah.
Kemudian, pembincangan dan agihan tugas kumpulan dilakukan oleh pelajar di dalam kumpulan. Setiap ahli diberi peranan masing-masing seperti peranan pengurus jualan dan peranan pengurus kewangan. Fasa semasa. Ketika fasa ini, pelajar menyediakan dokumen perniagaan seperti rancangan perniagaan. Ketika ini juga, pelaksanaan aktiviti perniagaan berlangsung. Pelajar-pelajar juga akan merekod aktiviti perniagaan dan hasil jualan secara mingguan. Fasa selepas. Fasa selepas adalah fasa di mana pelajar membentangkan laporan dan hasil aktiviti perniagaan secara kumpulan. Pelajar akan membentangkan sama ada mereka mendapat keuntungan ataupun kerugian hasil daripada aktiviti perniagaan yang dijalankan. Dan akhir sekali, pelajar akan menyediakan laporan perniagaan. Keberkesanan inovasi ini dilihat dari dua aspek, iaitu pembelajaran pelajar dan pengajaran pensyarah. Dari aspek pembelajaran pelajar, ianya dapat meningkatkan kefahaman serta memupuk minat dan keinginan pelajar untuk mencuburi bidang perniagaan, seterusnya menjadi seorang usahawan yang berjaya. Selain itu, ia juga dapat mengatasi masalah pembelajaran seperti bosan, tiada minat, rasa tertekan, tidak dapat mengingati fakta, rendah diri dan tidak mahu melibatkan diri dalam kumpulan pelajar yang lain. Pelajar juga dapat merasai pengalaman menjalankan perniagaan yang sebenar dan secara tidak langsung pelajar-pelajar dapat memahami konsep asas perniagaan seperti modal, liability, untung dan rugi. Dari aspek pengajaran pensyarah, ianya menghasilkan kaedah PDPC yang dapat memenuhi ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 dan berpusatkan pelajar. Selain itu, ianya dapat menghasilkan satu kaedah PDPC yang dapat digunakan untuk membuat penilaian hasil pembelajaran secara holistik dari aspek kognitif, psikomotor dan efektif. Ianya juga dapat meningkatkan hasil pembelajaran khusus projek perniagaan DBF 4044. Kesimpulannya, impak positif inovasi ini dijangka dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar program pengurusan perniagaan kolej vokasional dalam usaha memupuk minat dan keinginan mereka menjadi seorang usahawan yang berjaya. Hasrat ini selari dengan salah satu hala tuju kemenjadian pelajar kolej vokasional, iaitu untuk memastikan 10% pelajar keluaran kolej vokasional menjadi usahawan. Pensyarah juga perlu beralih daripada kaedah konvensional kepada satu kaedah pembelajaran abad ke-21 dalam PDPC yang lebih berpusatkan pelajar. Kaedah ini mudah dilaksanakan, kos yang rendah, sesuai untuk semua tahap kognitif pelajar dan boleh disebar luas kepada subjek pengajaran arus perdana yang lain seperti subjek perdagangan dan keusahawanan. Sekian, terima kasih.